Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengisian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa pedoman dan petunjuk daripada ayat-ayat suci Al-Quranil Karim yang saya petik daripada surah Al-Anfal ayat 27, bermula daripada ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. Ayat 27 sehingga ayat 30 daripada surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik, ayat ini kalau kita baca dalam ilmu tafsir ataupun ilmu Al-Quran, ia dikenali sebagai ayatun nida, iaitu ayat seruan. Ayat seruan biasanya akan dijadikan sebagai satu pemula kepada beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan akidah, yang kedua berkenaan dengan hukum hakam, dan yang ketiga ialah berkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai jihad ataupun sesuatu perkara yang spesifik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ayatun nida dia akan berkait dengan tiga perkara ini. Selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, artinya Allah menyeru. Ayat yang disebut sebagai ayatun nida ni maknanya ayat seruan. Allah seru secara direct. Kita semua tahu bahawa Al-Quranil Karim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Dan diminta supaya setiap manusia beriman kepada Allah dan Al-Quranil Karim.
Jadi kira-kiranya Al-Quran ni 30 juzuk, 114 surah memang diturunkan untuk orang yang beriman. Tetapi kenapa dalam Al-Quran masih ada lagi ayat-ayat tertentu yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Apakah ayat-ayat lain itu tak berkait dengan orang beriman? Tidak. Semua Al-Quran ini adalah untuk orang yang beriman. Tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat mula-mula sekali, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Demikian itu Alkitab, Alif Lam Mim, hanya Tuhan saja yang Maha mengetahui akan maknanya. Zalikal kitab, demikian itu Al-Quranil Karim yang diturunkan oleh Allah. La raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah sifat kepada orang yang beriman. Orang yang beriman selayaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takwa tanpa iman. Maknanya apabila sebut Al-Quran itu petunjuk kepada orang bertakwa, artinya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu memang untuk orang beriman. Tetapi kenapa ada ayat tertentu dia sebut ya ayyuhallazina amanu? Adakah ayat lain tu bukan untuk orang beriman? Hanya ayat yang ada ya ayyuhallazina amanu saja untuk orang beriman? Baik. Jawabnya tidak. Semua untuk orang beriman. Tetapi kenapa ada ayat tertentu dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu? Kerana pertama sekali ialah untuk membuat satu pengarahan khusus daripada Allah kepada orang yang beriman. Dan biasanya saya sebut tadi, dia akan jatuh selepas daripada ya ayyuhallazina amanu, tiga perkara, tiga subjek. Yang pertama, subjek akidah. Maknanya ayat yang berkait dengan soal keimanan, soal akidah, soal kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah. Yang kedua ialah berkait dengan hukum hakam, halal haram dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah berkait dengan arahan jihad ataupun perjuangan, pengorbanan dan sebagainya. Baik, itu adalah tiga perkara. Kita tengok ayat ni. Ayat ni berkait dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Baik, itu yang pertama. Kita nak faham tentang ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, yang dikenali sebagai ayatun nida. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini adalah ayat yang Allah panggil direct orang beriman supaya beri perhatian. Sementara keseluruhan kandungan Al-Quran itu adalah untuk orang yang beriman, tiba-tiba ada certain ayat yang memang secara khusus Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Maknanya ini adalah satu pengarahan ataupun satu kenyataan yang Allah sendiri secara direct memanggil orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu selayaknya bagi orang beriman bertemu dengan ayat yang seperti ini, dia kena beri perhatian. Dia kena buka mata, pasang telinga, perhati apa sebenarnya yang Allah nak sebut, sehingga Allah sendiri sebut secara direct ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Padahal semua ayat tu dah kira untuk orang beriman dah. Kalau tak sebut ya ayyuhallazina amanu pun, kita sebagai orang beriman ni mesti kena amal dan mesti kena mengambil faham tentang ayat tersebut. Tapi apabila ada ya ayyuhallazina amanu, maka lebih-lebih lagi lah kita kena beri perhatian. Macam kita tengok di pejabat ataupun di tempat kerja kita, kan, apabila ada majikan dia keluar perkeliling, dia akan tulis di situ kepada semua kaki tangan pejabat. Jadi kita bila baca perkeliling yang ditandatangani ataupun yang dikeluarkan oleh majikan kita, bos kita di pejabat, di tempat kerja, maka kita akan beri keperhatian apa sebenarnya arahan-arahan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
majikan kita. Sebab kita sebagai kaki tangan, kita sebagai pegawai mesti akur dan mesti patuh. Kalau tidak, nanti mungkin kita berdepan dengan tindakan disiplin. Mungkin kita berdepan dengan orang panggil merosotnya merit kita sebagai seorang staf yang baik di pejabat tersebut. Dan macam-macam lah dia punya kesan risiko yang terpaksa kita hadapi kalau kita tidak mengambil peduli tentang pekeliling yang dikeluarkan oleh majikan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ini adalah Al-Quran, ini adalah merupakan pekeliling yang dikeluarkan oleh majikan kepada segala majikan yang ada atas muka bumi ini. Allah adalah majikan kepada dunia ni, kepada semua makhluk ni. Allah adalah bos, Allah adalah Tuhan yang mencipta langit, bumi dan segalanya, termasuk manusia. Tiba-tiba Allah itulah, Tuhan itulah yang maha mencipta, yang mencipta segala-galanya. Bukan mencipta saja, bahkan memelihara, memberi rezeki, memberi nikmat kepada kita semua. Tuhan inilah yang panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita mesti memberikan sepenuh perhatian untuk memahami dan melaksanakan apakah yang diperintah oleh Allah setelah ayat ya ayyuhallazina amanu. Dua. Yang ketiga, apabila kita baca ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maknanya keluar daripada senarai orang beriman itu tak termasuklah. Maknanya orang munafik, orang kafir, orang fasik, maka dia tak termasuk dalam pengarahan ini. Sebab pengarahan ini adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita malam ni, hak mari mengaji ni, hak ada malam ni, berasa kita ni orang beriman, kena beri perhatian. Kecuali kita bukan orang beriman, tak apa. Kalau kita bukan orang beriman, maknanya kita tak peduli pada ayat ni pun tak apa, kita tak ambil kisah pun tak apa, sebab kita tak termasuk dalam arahan ini, tak termasuk dalam pekeliling yang disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu tiga perkara yang kita kena faham apabila kita baca ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Begitu. Jadi itu cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan kita baca Quran ni baca sebaca-bacanya, dengan kita tak faham konteks dia, kita tak faham apa taujihat yang dikehendaki ataupun pengarahan yang dikehendaki daripada Allah, maka dia tak jadi apa orang panggil tak berkesan. Dia tak rasa feel baca Quran tu tak ada. Sedangkan Quran ni, kalau Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, maka bertambah keimanan dia. Itu sifat orang beriman. Nak tahu kita ni beriman ataupun tidak, ataupun nak tahu iman yang ada pada kita ni subur ataupun tidak, ialah apabila kita baca Quran, kita berasa lagu mana. Kalau baca Quran tu tak ada berasa apa, macam baca WhatsApp group biasa gitu je, tak ada berasa apa. Kalau baca Quran tu tak ada nak berasa apa-apa, macam kita baca surat khabar begitu je, macam baca utusan Malaysia begitu je. Maka iman kita tu, orang panggil iman yang gersang, iman yang tidak subur, iman yang tidak, orang panggil yang tidak baik, yang tidak sempurna. Begitu. Bukanlah nak kata tak ada iman. Kalau tak ada iman jadi kufur, jadi kafir pula. Tapi maknanya mungkin iman itu ada, tapi iman dia terlalu lemah. Maknanya iman yang tidak subur, iman yang tidak memberi apa-apa react kepada ayat-ayat suci Al-Quranil Karim. Sebab kita kena ingat ni, orang beriman, Allah sebut dalam Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibaca kepadanya ayat-ayat Al-Quranil Karim, zadathum imana, dia bertambah iman dia. Antara elemen yang membantu kita untuk menyuburkan iman, sehingga iman itu boleh bertambah apabila dia membaca Al-Quranil Karim, dia boleh react, dia boleh respon positif dengan Al-Quran yang dia baca, ialah apabila dia faham kandungan Al-Quran yang dia baca. Ini tak dapat tidak, mesti kena ada ilmu dan mesti kita kena belajar. Tak boleh kita berpada dengan kejahilan yang ada pada kita.
Dengan alasan kita orang Melayu bukan orang Arab. Al-Quran ni pula turun dalam bahasa Arab. Jadi padahlah kalau kita tak faham pun. Jadi kita pun buat tak erti begitu. Buat orang panggil berpada lah. Tak erti Quran pun tak apalah pasal Quran tu bahasa Arab. Ya kita ni orang Melayu. Habis kat takat tu. Tak boleh. Walaupun kita Melayu, walaupun Quran ni bahasa Arab, kita kena ada usaha untuk memahami Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita kena faham ayat yang kita baca dalam sembahyang. Al-Fatihah dan sebagainya. Kita kena faham tu. Itu cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab saya tengok ramai sangat di kalangan kita umat Islam gagal berinteraksi secara betul dengan Quran. Komunikasi dia dengan Al-Quran tidak dilakukan dengan cara yang betul. Dia beli Quran, dia simpan Al-Quran, boleh jadi dia baca Al-Quran, tetapi cara dia mengguna Al-Quran, cara dia berkomunikasi dengan Al-Quran, cara dia berhubung dengan Al-Quran adalah cara yang salah. Umpamanya dia beli Quran, di rumah dia ada Quran, tapi dia simpan. Dia hanya baca pada minggu-minggu tertentu, pada malam Jumaat, malam ada kematian, ada majlis perkahwinan, ataupun majlis khatam Quran. Barulah kalau dia nak buka Al-Quran, nak baca Al-Quran. Lain daripada tu dia tak baca. Patut-patutnya Quran ni, walaupun kita tak faham sekalipun, Quran ni baca pun ibadat dah. Baca tu ibadat dah. Walaupun tidak memahami kandungan Al-Quran. Baca tu jadi pahala lah. Tidaklah kata Nabi SAW, kamu baca alif, malaikat alif itu pahala, lam, malaikat lam tu pahala, mim pun pahala. Maknanya setiap alif, lam, mim yang kita baca tu dapat pahala. Sebab dia menjadi ibadah Al-Quran ni. Walaupun kita tak faham. Kalau kita faham, lagi banyaklah balasan ganjaran yang kita perolehi. Tetapi berapa ramai orang yang membaca Al-Quran? Patutnya Al-Quran ni paling-paling tidak 5 ayat, 10 ayat sehari dia kena baca. Tapi kita hari ni kalau tak baca WhatsApp, dah salah tinggal telefon lah. Di pejabat ke ataupun di rumah, kita duduk pejabat, telefon tinggal di rumah. Hilang fokus. Sebab tak boleh baca WhatsApp group satu hari ni, penasaran kita. Tak tahu nak apa. Tak boleh baca berita sikit, tak boleh tengok Facebook sehari. Kita jadi kalut. Tetapi tak baca Quran seminggu dah. Sebulan dah. Setahun dah tak baca Quran. Tak ada jadi masalah. Tak timbul pada hati ni rasa bersalah. Ini kegagalan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada pula Al-Quran dia buat perhiasan, dia tampar di dinding-dinding, buat wallpaper. Ini tak betul. Jadi kita Al-Quran ni kita kena faham. Barulah dia mari nilai zadathum imana, bertambah keimanan tu. Sebab faham itu akan memberi rasa gerun ataupun rasa takut untuk kita melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa bersemangat, rasa jatuh hati, rasa cinta untuk kita melaksanakan apa yang Allah perintah dalam Al-Quran. Itu dia punya kepentingan dia. Baik. Kita masuk pada ayat kita baca pada malam ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati amanah kamu. Amanah yang diberikan kepada kamu maknanya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengerti, kamu mengetahui. Baik. Ayat ini adalah merupakan ayat yang memerintahkan supaya kita tidak mengkhianati Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu. Baik, amanah tu dia banyak perbahasan. Antaranya ialah Islam tu sendiri satu amanah, ataupun Al-Quranil Karim pun amanah yang diturunkan oleh Allah. Sebab tu dalam satu ayat Allah sebut, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah sebut sesungguhnya kami telah bentangkan amanah
kepada gunung, kepada langit, bumi, gunung ganang, bukit bukau. Kami bentangkan amanah. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua tak sanggup. Semua enggan untuk menerima amanah tersebut. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Tiba-tiba manusia yang datang mengaku sanggup depan Allah untuk menerima amanah itu. Lalu Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Amanah dalam ayat ni ialah Al-Quranil Karim. Allah turunkan Al-Quran kepada bumi. Bumi tak sanggup. Sebesar-besar bumi tak sanggup. Allah turunkan Al-Quran kepada langit. Sebesar-besar langit tak sanggup. Turun kepada gunung ganang. Semua tak sanggup. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua enggan untuk menerima. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Manusia yang nama insan inilah tiba-tiba mengaku sanggup untuk menerima Al-Quranil Karim. Lalu Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni jenis jahil, jenis zalim. Amanah dalam ayat itu ialah Al-Quranil Karim. Jadi kamu jangan khianati amanah dengan maksud jangan khianati Al-Quranil Karim. Ada ulama tafsir makna Al-Quran, makna amanah itu juga ialah Islam. Pun sama. Sebab Al-Quran itu sumber kepada Islam. Dan Islam itu ambil daripada Al-Quranil Karim. Sama makna dia. Dan untuk memahami secara tekstualnya ataupun secara teks yang diturunkan, amanah itu adalah juga bermaksud semua perkara yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan sudah tentulah setinggi-tinggi, sebesar-besar perkara yang dipertanggungjawabkan kepada kita ialah agama. Agama ni Allah Ta'ala beri kepada kita, bukan beri saja-saja. Tetapi kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga agama. Supaya agama itu tidak luput, supaya agama itu tidak hilang, supaya agama itu tidak dipermain dan dipersenda. Kita wajib memelihara dan menjaga agama. Sebab itu nama kita adalah khalifah. Kita ni adalah khalifatullah fil ard. Kita ni adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Kan Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika mana Allah berfirman kepada malaikat, dia nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Ulama tafsir makna khalifah itu, antara makna khalifah itu ialah iqamatuddin. Iqamatuddin atau hirasatuddin wa siyasatud dunya bih. Itu makna khalifah. Tegakkan agama ataupun pelihara agama dan tadbir dunia, perintah dunia, urus dunia berdasarkan kepada agama. Itu makna khalifah. Jadi kita sebagai khalifah, tanggungjawab kita ialah jaga agama, tegakkan agama dan urus kehidupan dunia ini, politiknya, ekonominya, sosialnya berdasarkan kepada petunjuk agama. Itu khalifah. Jadi maknanya kita sebagai khalifah Allah atas muka bumi ini, kita sebenarnya bertanggungjawab untuk menjaga agama. Justru agama adalah amanah yang diberikan kepada kita, sebesar-besar amanah. Termasuklah yang kecil-kecil, amanah yang kecil-kecil, kepercayaan yang diberikan oleh persatuan umpamanya, ataupun anak yatim yang mempercayakan kepada kita harta peninggalan arwah mak ayah dia umpamanya kepada kita. Itu juga dipanggil amanah. Jadi amanah itu semua kita tak boleh khianat. Baik, dua perkara kita tak boleh khianat. Yang pertama, Allah dan Rasul. Makna mengkhianati Allah dan Rasul ini ialah kita mencabut ketaatan kepada Allah dan Rasul. Satu, mencabut ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah merupakan satu pengkhianatan. Manakan tidak? Sebab yang cipta kita ni Allah. Yang cipta kita ni Allah. Setakat ni tuan-tuan, tak ada lagi orang lain yang berani mengaku bahawa dia yang buat manusia kecuali Allah. Tak ada lagi orang mengaku. Carilah Amerika ke, Rusia ke, China ke yang hebat teknologi ciptaan mereka. Hebat mana teknologi pun, habis-habis sangat dia berani umum, dia berani tiru, dia buat robot. Dia mengaku dia buat robot. Robot tu dekat-dekat nak serupa macam fungsi manusia. Tetapi dia lah boleh gerak tangan, kaki, boleh buat kerja begitu, boleh angkat barang apa, boleh berjalan, boleh bergerak, boleh berlari. Tapi tak ada otak. Nak buat otak tak boleh, nak buat jiwa tak boleh, nak buat roh tak boleh.
Benda-benda ni hanya ada pada manusia yang dicipta oleh Allah. Setakat ni tak ada lagi mana-mana kilang, mana-mana produksi yang mampu untuk mencipta manusia sebiji sama macam Allah. Itulah Allah, Tuhan yang maha suci daripada segala kelemahan, Tuhan yang tidak ada mana-mana pihak yang sebanding, apatah lagi untuk mengatasi kuasanya. Allah yang cipta manusia. Allah cipta manusia, dia tak cipta secara percuma. Inna ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lam. Di mana Allah sebut, kami ni jadikan engkau wahai Muhammad ada ataupun duduk di atas syariat ini. Maknanya bukan Nabi sajalah, seluruh umat manusia ni Allah Ta'ala cipta dia letak atas syariat. Fattabi'ha, maka ikut syariat ini. Itu perintah Allah. Allah cipta Nabi kita, Allah cipta seluruh umat manusia. Cipta ni sekali dengan peraturan dan undang-undang. Dia tak lepas kita hidup atas dunia ni, hidup ikut dah kita lah, nak buat apa pun ikut pandamu lah, mau fikir sendiri lah. Tak, dia ada peraturan dia. Mungkin dalam perkara-perkara yang Allah izinkan manusia buat sendiri, ya, manusia boleh buat sendiri. Contoh, kita buat jalan raya, kita nak bawa kereta tu, nak ambil lain kiri ke nak ambil lain kanan. Kita buat traffic light, kita nak tentukan hak jalan tu hijau, hak berhenti tu merah. Itu semua atas kita, Allah Ta'ala izin. Lepas tu tak perlu ada firman, tak perlu ada sabda daripada Nabi untuk menentukan nak berhenti kereta mesti lampu merah, nak jalan kereta mesti lampu hijau. Hak ni Allah izin pada manusia nak buat. Setengah-tengah tempat lampu biru, tempat kita lampu hijau. Tengah-tengah tempat nak pergi lain kanan, nak matahari lain kiri. Setengah-tengah tempat nak pergi lain kiri, nak mari lain kanan. Setengah-setengah tempat steering kereta belah kanan, setengah-setengah tempat steering kereta belah kiri. Ikut pandamu lah tu. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu Allah tetap. Allah tetap. Biasanya dalam bab ibadah, tak boleh nak reka. Dia kena ada kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah. Cara nak semayang, cara nak mengerjakan haji, cara nak puasa, cara nak berumah tangga, cara semua dia ada. Dia ada dia punya peraturan-peraturan dia. Cara nak mengetah negeri, cara semua lengkap. Cara nak berekonomi, nak berniaga, nak sebahagian besar kehidupan manusia ni ada asas peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Peraturan itulah dia panggil syariah. Dia panggil syariah. Syariah ni maknanya peraturan dan undang-undang kehidupan yang Allah buat. Allah buat dan Allah hantar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin dan membimbing manusia supaya hidup berdasarkan kepada syariat. Tiba-tiba kita tak patuh syariat itu, kita langgar syariat itu, dengan maksud kita merambak ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, maka itu adalah satu pengkhianatan. Pengkhianatan terbesar yang dilakukan manusia kepada Allah dan Rasulnya ialah mencabut ketaatan. Dan cabut ketaatan ini sampai ke peringkat mereka boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada dua kategori lah. Ada yang tidak taat tu kerana jahil, ataupun tidak taat tu kerana kelalaian dan kealpaan. Ada yang tidak taat kerana penentangan, kerana keangkuhan dan kesombongan. Baik mana-mana ketidaktaatan kepada Allah dalam bentuk sombong, angkuh, tak nak terima Allah, Allah tak layak, Al-Quran, panduan yang diturunkan oleh Allah ni tak sesuai, dia tak perlukan Rasul, dia tak perlukan Allah dalam kehidupan dia, maka ini adalah kategori kufur. Mencabut ketaatan dalam kategori kufur. Ada yang tidak taat tetapi fasik, tidak sampai peringkat kufur. Umpamanya dia tak semayang. Tak semayang tu bukan kerana nak lawan Allah Ta'ala, tapi kerana jahil dia, ataupun kerana malah dia, ataupun kerana alpa dan lalai. Jadi dia masuk dalam kategori al-kabair, dosa besar. Ini mengikut pandangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, apa yang saya nak sebut ialah kedua-dua kategori ni, sama ada kategori kufur ataupun fasik,
Kedua-dua ini adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimaksudkan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul juga ialah persendaan. Persendaan, perlecehan. Menghina Allah, menghina Rasul. Dia wak main kepada Allah, wak main ke Rasul, wak main ke ayat Quran. Pelekeh ayat Quran. Mempersenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi, tak kiralah dalam bentuk yang bagaimana, melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui sikap ataupun pegangan, semuanya itu adalah merupakan suatu yang berbentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul. Sebab dia tak layak berbuat demikian. Punca yang disebut khianat ni pasal dia tak layak. Sepatutnya dia taat. Sepatutnya Allah ni dia kena taat. Dan taat itu lambang kesyukuran dia kepada Allah. Patuh itu lambang kesyukuran dia kepada Allah. Kenapa tidak lagi kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah setelah ada iman dan ada Islam? Nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Kenapa tidak lagi kita bersyukur kepada Allah apabila Allah beri tulang 4 kerak kepada kita, dengan ada panca indera, 7 panca indera yang ada kepada kita, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Segala nikmat yang diberi ini sudah cukup sebenarnya untuk meletakkan kita syukur kepada Allah. Dan tanda syukur itu taat, patuh kepada perintah Allah. Lawan pada syukur ni kufur, khianat. Khianat. Dan orang yang khianat ini dia berdepan dengan azab yang sangat dahsyat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu mengkufuri Allah, mengingkari Allah, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, kata Allah, sebagai suatu templakan kepada mereka yang mengkhianati Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu larangan kepada orang beriman. Ayat ni ayat larangan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu khianat amanah yang diberikan kepada kamu, amanah yang ada pada kamu. Saya sebutlah tadi awal, maksud amanah tu juga ialah yang pertama agama Islam tu. Sebab tu Islam ni kita kena jaga. Tak boleh kita biar begitu saja mengaku Muslim, lepas tu kita tak peduli pada agama. Tak boleh. Tanggungjawab menjaga agama, memelihara agama adalah tanggungjawab setiap individu. Apabila kita mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 2 perkara kita kena buat. Yang pertama, kita kena perjuangkan Islam. Dan yang kedua, kita kena pertahankan Islam. Perjuangkan Islam ni maksudlah jaga agama, sebar agama, tegakkan agama. Itu makna perjuangkan Islam. Yang kedua, pertahankan Islam, makna kita kena protect Islam ni daripada ancaman-ancaman musuh. Yang memang musuh Allah sebut dalam Quran. Banyak tempat Allah sebut dalam Quran, mereka tu merancang untuk menghancurkan agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka memang merancang, memang mereka nak memadam cahaya agama Allah. Siang malam mereka atur strategi nak suruh agama Allah ni boleh diranakkan ataupun boleh disekap dan dihalang untuk tidak berkembang di atas muka bumi. Mereka guna budaya, mereka guna pendidikan, mereka guna tekanan politik, mereka guna senjata, mereka guna macam-macam. Apa cara yang mereka boleh guna? Mereka akan guna untuk memastikan Islam terus dihimpit dan umat Islam dijauhkan dan dipisahkan daripada agama. Dan ini bergerak di seluruh dunia. Dan antara perancangan yang termaktub dalam protokol Yahudi, As-Sahyuni, Zionis, antaranya juga ialah untuk memastikan umat Islam itu perlahan-lahan meninggalkan Islam dan menjauhkan diri daripada Islam. Meninggalkan Al-Quran dan menjauhkan diri daripada Al-Quran. Selagi mana umat Islam itu berpegang kepada agamanya dan kepada Al-Quranil Karim, maka selama itulah mereka tak akan mampu untuk mengalahkan umat Islam. Ini dibincang
dan dibicara secara khusus dalam protokol Zionis untuk mengalahkan umat Islam di seluruh dunia. Maknanya itu perancangan musuh yang real, yang realitinya kita saksikan berlaku. Persoalan kita malam ni, apa kita buat untuk protek agama? Ini dia masuk dalam bab wala takhunu amanatikum. La takhunu Allah war Rasul wa takhunu amanatikum, ay wala takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Maknanya jangan sampai kamu biarkan saja Islam ini terumbang-ambing, umat Islam terumbang-ambing tanpa kita mempertahankannya daripada ancaman-ancaman musuh. Ini tanggungjawab. Ramai orang lupa perkara ini dan dia mengabaikan tanggungjawab ini. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku Muslim, dia rasa cukup dah. Dia rasa cukup dah, boleh syurga dah. Maknanya bolehlah dia jaga semayang dia, jaga puasa dia, molek, tutup aurat molek, okey, settle. Apa nak jadi pada Islam, apa nak jadi pada umat Islam, dia tak pernah peduli. Kita cerita Palestin, dia kata no, Palestin jauh, tak ada kena-mengena dengan Malaysia ni. Kita kata di Malaysia pun ada juga berlaku penindasan, pencabulan ke atas umat Islam. Tu dia no Kuala Lumpur, kita Kuantan. Dia pelepas tak mau. Kita kata tengok Kuantan pun makin teruk dah budaya-budaya masyarakat kita. Tu belah bandar tu, kita main belah baluk ni. Dia lari tak mau. Sebab dia tak berasa bertanggungjawab. Apabila kena dalam rumah tangga dia sendiri, baru dia nak tergadah. Wala'iyadzubillah lah. Saya pernah jumpa satu keluarga yang mari mengadu, anak dia murtad. Anak dia murtad, menangis dia mari, tak ada arah nak buat macam mana cara nak selamatkan semula akidah anak dia ni. Daripada kecil dah ajar anak ngaji sekolah agama. Bukan tak reti agama, faham agama. Tapi kenapa maknanya sampai satu tahap umur dah 20 lebih boleh jadi murtad. Ini adalah pengaruh suasana persekitaran. Dia berkawan, dia bertemu dengan masyarakat, dia baca bahan-bahan tertentu dalam internet yang tak terkawal, akhirnya mempengaruhi peribadi dia. Bila kena dalam keluarga dia sendiri, baru dia perasan ancaman itu sudah sampai rapat dengan diri dia, rapat dengan keluarga dia. Selama ni kita sebut bahaya orang panggil murtad ni, bahaya riddah berlaku dalam negara kita. Jaga molek agama anak generasi kita ni, bawa pergi ngaji, bagi dia faham agama. Bukan setakat faham, praktis agama dalam kehidupan masyarakat kita. Biar kita hidup dalam suasana beragama. Tak pada keluarga, masyarakat kita nak kena hidupkan juga elemen-elemen keagamaan itu. Sebab kita tak lepas anak-anak kita keluar daripada rumah. Dia berkawan dengan anak-anak jiran. Dia pergi sekolah, dia berkawan dengan kawan-kawan dia di sekolah. Walaupun di rumah ni kita ajar comel dah. Ajar taat ke mak pak, ajar cakap biar lunak molek, jangan meninggi suara. Tahu-tahu lepas masuk sekolah balik, dia pandai jela lidah kepada adik-beradik dia. Nak molek dia jela lidah ke mak dia. Bila ajar anak jela lidah ni, dia ngaji di sekolah. Bukan kata cikgu ajar dalam silibus di sekolah. Dia ngaji dengan kawan-kawan, dia belajar dengan kawan-kawan. Balas sikit, mu jela aku jelamu. Itu kita kira perkara-perkara kecil yang menunjukkan anak generasi kita ni mudah terpengaruh. Sama juga dengan ajaran sesat. Ini perlu kita kena protect agama, pertahankan agama. Jangan pelepah diri. Semua kena ambil tanggungjawab, dan ini merupakan satu perkara yang akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah ra'in. Ra'in ni asal perkataannya ialah pengembala.
Dan kamu akan disoal oleh Allah, dipertanggungjawabkan di atas apa yang digembalakan oleh kamu. Biasa kita terima, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan disoal akan kepimpinan kamu. Kita pimpin anak keluarga kita, kita pimpin diri kita, kita pimpin masyarakat kita, kita pimpin negeri, negara dan sebagainya. Semua ini akan berdepan dengan soal jawab di akhirat kelak. Jadi itu tanggungjawab yang kita kena sunaikan. Wa antum ta'lamun, kamu tahu sebenarnya. Yang kamu langgar, yang kamu ceroboh, yang kamu tidak patuh ni bukan perkara yang kamu tak tahu. Yang kamu khianat apa semua ni bukan benda yang kamu tak tahu, yang kamu tahu. Tapi buat juga. Ini perkara yang menjadi satu pengarahan yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang beriman. Tak usah tengok orang lain lah. Baca ayat macam ni, kita tak perlu tengok orang lain. Tengok pada diri kita. Pasal apa? Kita masuk dalam kategori ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Malam ni kita lah. Muslimin, muslimat, kita lah orang beriman. Jadi ayat ni direct pada kita. Orang beriman pun takkan orang beriman khianat pada Allah. Ya, ada yang khianat Allah, ada yang khianat Rasul, ada yang khianat agama. Sebab tu Allah buat perintah macam ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul, jangan kamu khianat Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diberikan ataupun yang digalaskan kepada kamu ataupun amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Sedangkan kamu dalam keadaan tahu maknanya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya harta kamu, auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah adalah merupakan satu fitnah. Baik, maksudnya Allah juga memberikan peringatan, wa'lamu, ketahuilah olehmu. Maknanya satu orang panggil satu perhatian, satu nota yang dicatat oleh Allah untuk menyentak kealpaan kita orang beriman. Tahu, jangan tak tahu, kena tahu ni. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annama, sesungguhnya, amwalukum, harta yang ada pada kamu, wa auladukum, anak-anak yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, fitnah, merupakan fitnah. Maknanya harta itu juga menjadi fitnah kepada kita. Harta ni, maksud fitnah sini, dia boleh melalaikan kita, dia boleh menyebabkan kita jadi khianat kepada Allah dan Rasul. Betul, antara punca berlakunya pengkhianatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama ni, sebahagiannya adalah soal material, soal harta benda, soal kekayaan, soal kemewahan, soal keduniaan yang telah menggelapkan pandangan mata manusia, yang menipu daya, fata morgananya yang menipu daya manusia, yang akhirnya manusia alpa dan dia tenggelam dalam penderhakaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perkara yang mengheret manusia itu terjebak dalam kancah pengkhianatan kepada Allah dan Rasul. Apa dia? Harta. Ketahuilah olehmu harta kamu, dan satu lagi anak kamu. Maknanya dua perkara ni adalah lambang perkara yang kita sayang, benda yang kita sayang. Tak ada orang tak sayang harta, semua orang sayang harta. Tak ada orang tak sayang anak-anak, semua orang sayang anak-anak. Lantaran sayang kepada harta dan anak ni lah kadang-kadang mereka letak lebih daripada Allah dan Rasul. Sayang kepada harta, sayang kepada anak pinak lebih daripada sayang kepada Allah dan Rasul. Demi harta, demi anak, dia tergamak menolak agama. Demi anak, demi harta, dia tergamak kontra dengan perintah Allah dan mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah. Sebab tu ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Kena hati-hati. Maksudnya silap kita mengurus harta dan anak yang dikurniakan oleh Allah ni, maka kita akan terperangkap dalam kemurkaan Allah. Itu maksud harta dan anak menjadi fitnah kepada kita, menjadi ujian dan cabaran yang besar kepada kita. Maksud fitnah sini ialah dia menjadi ujian dan cabaran yang terbesar kepada kita, yang kalau silap kita urus, silap kita tangani,
maka kita akan terjebak dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai manusia menjadi kufur kerana harta benda. Cari ke harta, tak peduli semayang bang. Cari ke harta, tak peduli dah kuasa Allah ni. Semua dianggap dialah kaya. Macam sehari dua ni kita tengok dalam TikTok, dalam Instagram, pakak duk tunjuk kekayaan masing-masing. Ni ada gelamah banyak ni ada harta simpanan banyak ni. Lepas tu orang tanya macam mana kamu boleh jadi kaya sebagai sebegini rupa. Dia pun sebutlah cerita macam mana dia boleh jadi kaya. Tak ada nak sebut ini anugerah daripada Allah, ni kurniaan Allah, ini nikmat Allah, tak. Semua sebut kerana kita ni ada marketing yang berkesan. Kita mengikuti kursus penyeliaan dan penyelenggaraan syarikat yang betul. Lepas tu kita mempunyai follower yang ramai, kita mempunyai orang panggil connecting yang luas. Tak sebut sikit pun. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Tak timbul. Tak timbul. Semua belagak. Tengok pakak tunjuk. Alasan dia, nak kongsi, nak sharing kekayaan kepada orang ramai, supaya orang lain boleh kaya juga. Alasan dia ialah kerana nak tunjuklah, maknanya dulu miskin, sekarang boleh jadi kaya, maka kamu pun boleh jadi kaya macam kami. Itu alasan-alasan yang kita dah boleh jangka dah. Sebab dulu pun waktu Qarun, ingat cerita Qarun dalam Al-Quran. Qarun ni dulu miskin juga. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kekayaan melimpah ruah. Orang tanya dia, Qarun, macam mana kamu boleh jadi kaya? Dia sebut, ini kerana ilmu yang aku miliki. Ini Allah sebut dalam Quran. Dia mendabik dada, dia kata dia jadi kaya kerana kepandaian pengurusan ekonomi dia tu yang cekap, maknanya akhirnya dia jadi kaya. Kufur kepada Allah, akhirnya Allah azab dia dan tenggelam dalam bumi dengan seluruh harta benda dia. Jadi hari ini ada orang macam tu. Cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar ulama sebut azab kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini biasanya ditangguh sampai ke hari akhirat. Dia tak berlaku di dunia. Tetapi tidak mustahil Allah boleh mengazab umat akhir zaman ini juga di dunia. Dengan sebab sombong dan angkuh. Dengan kekayaan dan kemewahan. Ada harta, ada anak pinak yang hebat, yang berjaya. Kalau dulu Qarun Allah tenggelamkan mahligai dia, harta benda dia ke dalam bumi. Hari ni pun Allah Ta'ala boleh buat. Dah banyak cepat dah berlaku. Cara Allah Ta'ala nak buat tu mudah ya. Ialah mungkin tidak sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, ditenggelam, nampak turun masuk sedut ke bumi begitu. Mungkin dia boleh buat dengan contoh macam baru ni berlaku di beberapa tempat lah, di Kedah apa semua. Kepala air melanda. Habis satu rumah, satu kawasan, satu kampung hancur, dibawa oleh batu batan, kayu kayan yang turun daripada gunung, dibawa oleh kepala air tu. Sekelip mata habis, ganak. Boleh buat? Boleh. Siapa buat? Allah dia boleh buat. Dulu tsunami, kalau di Indonesia, di Aceh tu juta mati, bukan 100, bukan 1000, juta mati. Dia boleh buat. Ni akhir-akhir ni saintis dah mengkaji. Mereka melihat tentang berlakunya perubahan iklim yang begitu drastik. Dijangka dalam tempoh 2040 akan datang. Dengan fenomena pemanasan global yang begitu ketara akhir-akhir ini, menyebabkan cuaca jadi tak menentu. Dah boleh jadi berlaku banjir besar. Sebab dia kata ada seorang saintis daripada Malaysia. Seorang perempuan. Saya tak ingat nama dia. Dia pergi ke Antartika. Dia pergi ke Antartika, dia banding dengan hak dia pergi kali kedua. Dia pergi dah kali pertama dulu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu dia pergi dah sekali.
Lepas tu dia pergi pula kali kedua. Dia tengok di Antartika tu dah lebih daripada 40 ke 50% kawasan-kawasan salji tebal sudah mencair. Sudah mencair dengan fenomena pemanasan global ini. Dan boleh jadi apabila Antartika ni dia punya kawasan dia lebih besar daripada tempat kita ni, Malaysia ni. Tak tahu berapa luas dia, saya pun tak ingat dia punya fakta sains dia sebut dah. Dah boleh check lah, tengok dalam Google pun cuba cari benda gini. Dia sebut berapa luas Antartika tu. Dan telah mencair, salji-saljinya telah mencair. Dan kalau tentu saja salji itu mencair, laut tu akan melimpah mari. Dia akan melanda benua-benua sekitar. Tempat kita ni. Dan dia akan merubah banyak perkara. Tu saintis tengah kalut macam mana cara nak menurunkan kadar pemanasan alam sekitar ni. Maka dibuatlah beberapa langkah. Masa-masa tertentu jangan pasang lampu, kena bergelap dalam tempoh beberapa saat. Sebab bergelap seketika seluruh dunia ni memberi kesan yang besar kepada proses pemanasan. Ataupun pembakaran terbuka diharamkan. Semua ni adalah proses yang manusia buat kerana takut nak berdepan dengan perubahan iklim. Siapa dia yang pergi buat perubahan iklim ni? Semua itu di luar daripada keupayaan manusia. Di sana ada pencipta yang maha agung, yang maha kuasa, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak selamat daripada segala azab, segala musibah yang berlaku ini, selayaknya kita mesti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annama, sesungguhnya, amwalukum wa auladukum fitnah, harta kamu, anak-anak kamu menjadi satu ujian dan cabaran yang besar kepada kamu. Wa annallaha indahu ajrun azim. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisi Allah itulah ajrun azim, balasan ataupun pahala yang sangat agung yang dikurniakan kepada mereka yang mentaati Allah dan memelihara hubungannya dengan Allah dan menjaga agama serta menjaga amanah. Dan antara amanah itu ialah harta dan anak yang diberikan oleh Allah kepada kamu, sehingga ia tidak menjadi sebab untuk kamu derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya ia akan menjadikan bagi kamu furqana. Furqan ni maknanya suatu yang membezakan. Wahai orang yang beriman, jika sekiranya kamu bertakwa, maksud takwa ialah kamu tunduk dan patuh kepada Allah tanpa syarat. Maksud takwa ialah apa yang Allah perintah kamu laksana, apa yang Allah larang kamu tinggal. Itu makna mudah kepada takwa. Makna mudah kepada takwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Allah kata halal, dia kata halal. Allah kata haram, dia kata haram. Maknanya dia follow dan dia ikuti rapat, maknanya perintah-perintah Allah tanpa dia derhaka sikit pun. Itu makna takwa. Baik orang beriman, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan kepada kamu furqan. Furqan ini ialah suatu yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Sebab itu satu anugerah besar apabila kita mampu membezakan di antara yang hak dan yang batil. Satu anugerah yang besar daripada Allah apabila kita mampu membezakan di antara yang benar dan yang salah. Berapa ramai manusia yang tak mampu nak membezakan antara yang baik dan yang buruk. Walaupun dia ngaji tinggi, hak mengikut ayah Ping, ada hak mengikut ayah Ping. Ayah Ping ni kan pembawa ajaran sesat. Hak ikut ayah Ping tu bukan orang kampung biasa, lepasan Universiti Al-Azhar, pensyarah universiti, ada profesor, ada doktor,
yang jadi pengikut tegar ayah peng hak mengaku Tuhan langit tu. Logiknya awal kita kata takkanlah orang nak ikut ayah peng ni. Kalau tengok ayah peng tu dengan body language dia, dengan rupa wajah dia, tak gamak kita nak ikut. Tapi ada orang sampai ke peringkat pergi basuh kaki dia dengan air susu, minum air susu basuhan kaki ayah peng tu. Bukan orang bodoh, orang ngaji universiti. Kita kata kenapa mereka tak dapat nak beza antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Kerana pembeza itu, furqan itu adalah anugerah Allah. Allah beri kepada siapa tu? Allah beri kepada intattaqu, kepada orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu intattaqu, jika sekiranya kamu bertakwa. Jadi Allah beri kepada orang bertakwa. Intattaqullah, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan bagi kamu furqana, suatu yang menyebabkan kamu boleh membezakan di antara yang hak dan yang batil. Ini sangat penting. Sebab dalam perjalanan hidup kita ni, sementara nak sampai ke syurga Allah, nak sampai ke akhirat esok ni, banyak cabaran ni. Depan kita ni jalan bersimpang siur. Kita akan bertemu dua cabang nanti. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Allah akan tunjuk dua jalan. Najdain. Dua arah. Ulama sebut dua arah tu najdu khair wa najdu syar. Jalan baik, jalan buruk. Nak tahu hak mana baik, hak mana buruk. Nak pergi kat ni ke, nak pergi kat ni ke. Itu furqan yang membezakan. Dari mana datang keupayaan membeza tu? Allah beri kepada orang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, dia pakai hentam, dia pakai belasah je, dia pakai rempuh je, dia tak peduli halal haram, syurga neraka, dosa pahala, dia tak peduli dah. Pasal apa? Pasal dia tak ada furqan. Allah beri furqan ini kepada orang yang bertakwa. Sebab itulah orang beriman, dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Ayat ini berkait dengan tadi juga. Apabila dia bertakwa, insya-Allah dia tidak akan mengkhianati Allah dan Rasul, dan dia tidak akan mengkhianati amanah yang digalaskan ataupun yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga dan dipelihara amanah tersebut. Baik. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dikifaratkan kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya orang yang bertakwa ni, satu, dia dapat furqan. Ni kelebihan orang bertakwa. Apa kelebihan fadilat orang yang bertakwa? Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 29 ni. Yang pertama Allah bagi furqan, yang kedua Allah bagi kifarat. Kifarat dosa. Kita ni banyak dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa lidah, dosa mulut, macam-macam dosa telinga. Banyaklah dosa kalau nak bilang. Itu atas kita lah, pandai tidak kita muhasabah. Kalau kita ni jenis muhasabah, dah dekat-dekat nak tidur mari menu orang panggil muhasabah. Muhasabah diri, hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Qabla an tuhasibu. Maknanya kamu kena hitung diri kamu ni sebelum kamu dihitung di akhirat esok. Maksudnya sebelum kita dihitung oleh Allah di akhirat esok, awal-awal lagi kita kena belajarlah menilai dan menghitung diri kita. Tengok apa berlaku pada kita, tengok apa yang sedang menimpa diri kita, tengok dosa yang kita buat banyak mana dah. Taubat ke tak kita lagi ni. Ni dipanggil muhasabah. Jadi kalau kita banyak muhasabah, kita akan perasan kita ni banyak dosa. Sebab dia perhati. Orang tak tahu dosa ketak, dia pakai gepuk gitu. Dia tahu-tahu mati dalam keadaan Allah Ta'ala tak rada sebab dosa dia terlalu banyak. Wala'iyahzubillah. Orang yang tak muhasabah ni, dia tak kira diri dia, dia tak hisap diri dia, dia tak hitung diri dia. Tahu-tahu dia jenis mati tu mati dalam keadaan bergelumang dengan dosa. Sebab dia tak pernah menilai apakah dia ni dalam keadaan yang diradai oleh Allah ataupun sebaliknya. Tujuan muhasabah ialah kita nak bertaubat kepada Allah. Tujuan muhasabah kita nak islah diri kita.
Tujuan muhasabah, kita nak memperbaiki diri supaya kita ni dalam keadaan diradai oleh Allah. Jadi apabila situlah kita akan dapat tahu dosa kita banyak, maka kita bertaubat. Dan memang kita manusia ni banyak dosa. Tak sah nak buat lah. Tak kira lah alim ke tak alim ke siapa ke, dia akan ada dosa. Sebab kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah. Semua anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Dia hak tak ada dosa ni Nabi je. Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam tak ada dosa di kalangan manusia. Hak lain semua ada dosa. Jadi kita perlu kepada, selain daripada bertaubat, kita perlu pada kifarat. Tak boleh kita nak menghadap Allah Ta'ala ni nak bawa bagasi dosa yang banyak. Tak mampu kita. Tak berani kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala nak bawa dosa yang banyak atas belakang kita. Kita perlu kifarat dosa kita. Salah satu daripada kifarat dosa ialah takwa. Orang yang bertakwa, wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah kifarat dosa dia. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan baginya dosa-dosa dia. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dia dan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah maknanya Allah, Tuhan yang mempunyai suatu kurniaan yang begitu agung yang diberikan kepada manusia. Jangan pula kita soal, boleh ke Tuhan nak ampun dosa kita? Yang buat jahat, yang buat dosa ni bukan sikit-sikit manusia. Sejak daripada Nabi Adam sampai ke zaman kita ni, berapa ratus juta manusia dah. Boleh ke Allah Ta'ala nak ampun? Dzul Fadlil Azim. Allah tu ialah Dzul Fadlil Azim. Tuhan yang mempunyai karunia yang begitu agung, yang begitu hebat. Yang penting kita letakkan diri kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya nak berhenti setakat itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan pedoman daripada ayat yang kita baca. Sempat kita baca sikit malam ni ialah ayat 27, 28 dan 29 daripada surah Al-Anfal. Semoga ada kebaikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum tu ada dua pengumuman. Yang pertama, kita ada buat jualan amal di luar sana untuk mengisi, untuk mencari dana pembinaan Musalla Ar-Rawdah di Taman Pelindung Perdana. Dengan kita jual buku yang kita jual pada malam ni ada dua tajuk, iaitu 40 hadis perjuangan dan kematian, motivasi buat Muslim. Dua topik. Kedua-dua buku ni harga setiap satu RM20, beli sambil menderma, untuk kita juga mengisi tabung pembinaan Musalla Ar-Rawdah yang hari ini alhamdulillah sudah lebih 60% proses pembinaan dia. Dah 6 tahun dah kawan-kawan kita di Pelindung tu duduk sembahyang dalam kabin, buat kabin, buat surau. Di sekarang ni baru tengah banner. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sempatlah kita siap menjelang Ramadan akan datang. Baik, itu yang pertama. Jadi buku tu berdapatkan di luar, ada sahabat kita buka kaunter di luar. Kemudian yang kedua, siapa-siapa yang ada kelebihan rezeki yang nak menyumbang untuk membantu anak Muallim Sufyan, Muallim sekolah irsyad kita ni lah, Balut. Anak beliau sedang diuji oleh Allah dengan satu penyakit yang agak pelik sikit lah, yang mana penglihatan mata anak dia tu hilang tiba-tiba. Setelah didiagnos oleh pihak hospital, katanya antibody dia tu telah menyerang saraf. Dia pelik. Antibody biasa protect body. Dia antibody dia makan tuan maknanya. Jadi menyebabkan dia terpaksa buat satu proses dialisis untuk buang antibody yang ada tu, masuk antibody baru. Adalah proses-proses dia tu, dan melibatkan kos yang tinggi lah.
Saya dimaklumkan puluhan ribu juga tu kos tu. Jadi kebetulan saya pergi ziarah dia di specialist hospital di UIA petang tadi. Proses tu alhamdulillah telah menunjukkan sedikit kemajuan, yang mana mata dia dah mula pulih pada kadar 40%. Jadi doktor sedang usaha dengan begitu gigih. Paling-paling tidak dia kata sepatutnya dengan proses yang dia buat tu dah dapat 80%. Tapi ini baru 40%. Jadi minta kita doa, dan juga saya ambil tanggungjawab untuk sama-sama dengan kawan-kawan yang lain lah, untuk mencari sumbangan bagi membantu beliau. Jadi lepas semayang isyak nanti, kita bolehlah betang sejadah belakang tu, pakat gerah lah sikit seorang untuk kita bantu beliau, insya-Allah. Dah berapa hari dah masuk hari ke-9 ke-10 dah beliau berada di hospital. Itulah dua perkara yang saya nak umumkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Oh, satu lagi, insya-Allah malam ni kita sembahyang jenazah gaib untuk almarhum Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang seorang ulama besar yang telah pun kebuat dah surah ni. Dah lagi kita buat insya-Allah. Lepas insya-Allah boleh dah. Wallahu a'lam.